Yang kedua, wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrayn faqala innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawlih muttafaqun alaih wa hadha lafdhu ihda riwayat al-Bukhari wa qala al-ulama wa ma yu'adzabani fi kabir ay kabirin fi za'mihima wa qila kabirin tarkuhu alaihima. Maksudnya, dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di sisi dua kubur, lalu dia bersabda, sesungguhnya kedua-dua ahli kubur ini sedang diazab, dan tidaklah diazab dalam perkara yang besar mengikut anggapan mereka, bahkan ia perkara besar. Salah satu daripadanya suka berjalan menyebarkan berita-berita kejahatan, dan yang lain dia tidak menyembunyikan ketika membuang air kecilnya. Mengikut satu riwayat, dia tidak teliti dalam membersih air kecilnya. La yastabri min bawlih, satu riwayat yang lain. Hadisnya ada dua riwayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu daripada lafaz riwayat Bukhari. Berkata ulama, mana tidak diazab dalam perkara yang besar, yakni besar pada pandangan keduanya, dan dikatakan besar dengan dipandang penting oleh keduanya dengan tidak bertaubat. Hadis ini menceritakan pada satu hari Nabi kita Muhammad SAW berjalan melalui dua kubur. Lalu Nabi bersabda, kerana Nabi Tuhan jadikan kepada Nabi kadang-kadang nampak benda yang gaib. Nabi kata dua orang ni sedang diazab, bukan dosa besar, dosa kecil saja. Walaupun dosa kecil tak boleh dipandang kecil. Dua orang ni memandang kecil, dia dosa besar juga kalau banyak. Kalau tersebut dengan banyak, jadi dosa besar. Salah seorang daripadanya suka menyebarkan berita-berita yang buruk. Apalagi berita buruk tu boleh melagakan orang. Cakap ke orang ni belaga orang, berkelahi orang, berbalah orang, merosakkan masyarakat. Ini kerja seorang tu. Yang seorang lagi, dia tidak bersembunyi bila buang air kecil, mengikut satu riwayat. Buang air kecil, berasa nak selok, tengah ramah pun selok. Pergilah tempat sunyi sikit, tak ada jambang, buat tempat lindung. Biasanya dalam perahu ni mudah selok. Kita orang ke laut ni dah buat jambang langsung, pakai selok gitu je depan-depan. Itu tak boleh. Kena ada juga tempat buang air untuk berlindung. Apalagi motor kita tu besar, kena buat tempat buang air. Itu cara yang baiknya. Ataupun boleh buang air sehingga yang paling belakang yang orang nampak. Ni buang air ditunjuk ke orang pula, cakap pula, buat main-main pula, gurau pula. Tu sia-sia. Ini walaupun benda tu boleh bergurau, tapi satu benda yang berdosa, diazab dalam kubur kalau tak bertaubat. Mengikut satu riwayat yang lain, la yastabri, dia tidak bersih. Kecil-kecil, pakai pukul-pukul basuh tinggal, lepas tu tubik pula sikit pula. Maka dia sembahyang dalam keadaan yang tidak suci, dia basuh air kecil dia. Kecuali orang yang ada penyakit, dedah tak orang nak buat, basuh-basuh tubik pula, basuh-basuh tubik pula, tak orang nak buat. Hak macam ni dimaaf. Basuh-basuh bersih, lepas tu pergi sembahyang, tubik pula pun tak batal sembahyang. Yang ada penyakit ni, dosa waswah lah, waswah daripada syaitan. Ma ja'alallahu fi dini min haraj,
Allah Ta'ala tidak jadikan perkara agama perkara yang menyusahkan kita. Itu Allah Ta'ala bagi lesen dah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang dengan perintah melainkan apa yang mudah dia buat. Dia ada penyakit darah nak buat, basuh tubik darah nak buat jadi penyakit dah, maka dimaafkan. Syarak memaafkan, Allah Ta'ala memaafkan dengan nas Quran. Dengan nas Quran. Nak ikut nas Quran ke nak ikut syaitan? Ni ikut syaitan. Siapa habis sekolah air, dia basuh kencing, membazirkan air saja. Basuh 3 kali cukuplah, sunat 3 kali je. Bila 4 kali dah jadi makruh, ikut syaitan. Makruh membazir ikut syaitan. Dia ikut syaitan, dah ikut Allah Ta'ala. Banyak ni basuh muka siapa 4-15 kali basuh muka. Basuh kaki 7-8 kali. Padahal sunat 3 kali je. Kalau syaitan kata kering, berasa kering lagi. Itu orang panggil ikut syaitan. Jangan ikut syaitan. Kita tambah lagi hak takbir niat juga. Niat sembahyang siapa apa Allah Akbar. Allah sebab panjang nak masuk ke niat. Padahal dia sembahyang tu dia sedar. Bila dia sedar ni sembahyang zuhur, ni sembahyang asar, niatlah itu. Itu niat. Adapun duduk atur sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, itu terjemah niat, bukan niat, itu terjemah dia. Makna niat ni ialah ada sengaja dalam hati kita membuat satu perkara. Banyak orang kena penyakit waswas kerana dia tak faham apa dia niat. Kita balik kepada hadis ini. Di sana ada tambah lagi hadis ni, diambil sebahagian saja. Mengikut riwayatnya, Nabi kita salam minta 2 pelepah tama yang hidup, lalu dikerak, dipotong, dibelah 2 dan dipacok di atas kedua-dua kubur ini. Mudah-mudahan diringankan azab dan diampunkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana pelepah yang hidup ini bertasbih memuji dan memuji Allah Ta'ala. Dan setengah ulama menjadikan pacok rating yang hidup di atas kubur kerana pokok yang hidup itu bertasbih memuji Allah Ta'ala. Setengah orang tu kononnya nak bersih kubur, cabut habis, licin, tak ada apa, maka tak ada makhluk yang bertasbih di atas kubur itu. Kerana rumput-rumput yang hidup, termasuklah batu-batu yang hidup, bukan batu yang mati yang dibakar. Batu-batu yang hidup mengucap tasbih, memuji Allah Ta'ala. Mudah-mudahan makhluk yang bertasbih ini memberi rahmat juga kepada mereka yang ada dalam kubur. Di sinilah Nabi kita mengambil satu pertama yang dibelah 2 ataupun dipotong 2, dipacok di atas kubur itu untuk memberi rahmat kepada mereka yang diazab dalam kubur itu. Hadis yang ketiga, wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum mal 'abdatu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Dan boleh dibaca dengan al-'abdatu dan al-'iddatu, boleh dibaca dengan 2 baris. Al-'adhu bukan al-'addatu. Ala unabbiukum mal 'adhu atau al-'idhu. Al-'adhu bukan al-'adhu, silap baca ya. Ala unabbiukum mal 'adhu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Dan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, adakah suka aku nak ceritakan kepada kamu apa dia al-'adhu? Al-'adhu itu apa? Ataupun al-'idhu. Dibaca dengan baris bawah ain. Hiya an-namimah, iaitulah mengancam. Al-qalatu bainan nas, iaitulah yang menyebarkan perkara-perkara buruk di kalangan manusia. Itu termasuk dalam dosa besar. Wallahu a'lam.